بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala Nabi wittabasam, dan Nabi tabasam tabasam, dan Nabi tabasam. Allahumma salli alaihi. Qalbil mutayyam kullama salla alaika wa sallama, zaqa sa'adata mukhraman ya Sayyidi ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'il ummah, bizikrir rasul tushhadul himmah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah, Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah. Qamarun, qamarun, qamarun zidnan nabi, qamarun wajamil, 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 wajamil zidnan nabi, wajamil. Muhammad Nabi, Nabi Nuru Hadina, min Makkah Habibi Nur, Sata al-Madinah. Min shalla salatu Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala Nabi wittabasam, dan Nabi tabasam tabasam, dan Nabi tabasam. Allahumma salli alaihi. Qalbil mutayyam kullama salla alaika wa sallama, zaqa sa'adata mukhraman, Ya Sayyidi Ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'il ummah, bizikrir rasul tushhadul himmah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah, Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah. Qamarun, qamarun, qamarun zidna nabi, qamarun wajami, 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 wajami zidna nabi, wajami. Muhammad Nabi, Nabi Nuru Hadina, min Makkah Habibi Nur, Sata al-Madinah. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بيختلف دله ماشي شفاله في مماته. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، يا رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita akan berbicara mengenai amalan yang seharian kita lakukan, iaitu tentang solat. Untuk yang pertamanya, kita akan ceritakan terlebih dahulu mengenai bagaimana pensyariatan perintah solat itu sendiri. Perintah solat terjadi di dalam satu peristiwa agung yang dikenali sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang terjadi pada 27 Rejab, iaitu tahun ke-12 dari masa kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh ini juga bersamaan dengan 622 Masihi, iaitu ketika Nabi berumur 52 tahun, iaitu setahun sebelum hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tahun ini juga dikenali sebagai tahun kesedihan ataupun tahun duka cita kerana bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, iaitu dan juga Nabi dan anak angkatnya iaitu Zaid ibnu Harithah diusir dan dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah juga pada tahun tersebut. Seperti mana yang telah dirakamkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra', iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Perjalanan selama 3/4 malam sahaja, iaitu dari jam 6 malam pada waktu tersebut sehingga 6 pagi Nabi Muhammad kembali semula ke Mekah sebelum terbitnya fajar pada hari tersebut. Isra' membawa maksud baginda menunggang buruk bersama Malaikat Jibril daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin, yang pada waktu yang dikenali sebagai Palestin pada sekarang ini. Dan Mi'raj juga pula bermaksud perjalanan baginda daripada Masjidil Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha. Pada ketika itu arah kiblat umat Islam masih berkiblatkan Baitul Maqdis, dan selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj dan semasa Nabi tinggal di Madinah, arah kiblat daripada Baitul Maqdis ditukar ke Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya diangkat secara fizikal pada ketika itu melalui Mi'raj, iaitu tangga emas dan perak daripada bumi ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah di Arash di Baitul Ma'mur. Kenapa pentingnya perintah solat yang Allah perintahkan pada kita seluruh umat Islam? Allah telah memerintahkan untuk kita melakukan amalan solat setiap hari selama seharian sebanyak 5 kali. Mengapa Allah memperintahkan amalan tersebut? Sekiranya kalau kita tengok semua amalan-amalan yang lain yang Allah perintahkan untuk umat Islam lakukan, semuanya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke bumi lalu membawa
membawa risalah daripada Allah untuk diberi kepada Nabi Muhammad untuk umat Islam lakukan. Tetapi cuma solat ini sahaja Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk terus berjumpa dengan Allah secara langsung untuk menerima perintah ini. Perintah ini amat mungkin berbeza daripada amalan yang lain, dan di situ kita dapat melihat bahawa amalan ini merupakan, nak menyatakan bahawa amalan ini sangat-sangat penting dan paling orang kata paling pentinglah untuk umat Islam. Kerana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Setelah Allah menyatakan ianya wajib, maka seluruh umat Islam wajib melakukannya walaupun apa jua cara sekalipun. Sekiranya kalau secara normal kita boleh solat berdiri, kalau tak boleh solat berdiri boleh solat duduk. Kalau tak boleh duduk kena baring, kalau tak boleh baring isyarat mata, kemudian isyarat hati. Nak menyatakan bahawa solat ini tidak boleh ditinggalkan walau apa cara sekalipun. Kemudian kita lihat pula bagaimana masyarakat kita sekarang. Melalui sebuah kajian yang dilakukan oleh Profesor Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah yang menyatakan bahawa sejumlah 80% umat Islam di Malaysia masih tidak menyempurnakan solat 5 waktu dalam sehari. Menurut kajian beliau juga, antara golongan yang kerap meninggalkan ibadah ini adalah golongan para pelajar, golongan belia, pekerja kilang, anggota pasukan beragam dan juga para peniaga. Menurut kajian itu lagi, hanya 17 hingga 20% sahaja yang menunaikan solat fardu 5 waktu dalam sehari. Sementara bagi pelajar sekolah menengah, iaitu hanya 15% sahaja mengakui bersembahyang 5 waktu sehari. Dan fakta ini ternyata menyamai dapatan kajian yang menunjukkan bahawa sejumlah 86.2% responden mengakui kerap meninggalkan solat dan sejumlah kecil responden yang melaksanakan solat dengan secukupnya. Sekiranya kita melihat kisah-kisah umat-umat Nabi yang terdahulu, apabila mereka telah melakukan kerosakan, mereka telah membuat maksiat kepada Allah, lalu Nabi pada umat tersebut telah berdoa kepada Allah untuk memusnahkan umat-umatnya kerana ingkar terhadap perintah Allah. Lalu Allah memerintahkan untuk memusnahkan serta merta. Tetapi mengapa umat Nabi Muhammad ni special? Allah menangguhkan azab yang sekala ikutkan Nabi Muhammad boleh mendoakan untuk menghancurkan umat-umatnya. Namun makbulnya doa yang keistimewaan yang Allah berikan pada setiap Nabi dan Rasul, Allah tangguhkan kerana Nabi Muhammad ingin simpan kelebihan itu di hari kiamat nanti, supaya apabila Nabi Muhammad berdoa ketika kita sedang sengsara di padang mahsyar, lalu Allah akan memakbulkan doa-doa nabi-nabi yang mereka pohonkan ketika itu. Itulah antara kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umat-umatnya. Dia menangguhkan dan menyimpan kelebihan itu untuk digunakan di hari kiamat. Kenapa solat itu amat penting? Kerana solat itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisap di akhirat nanti. Seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis, secara maksudnya Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solatnya. Jika amalan solatnya baik, maka dia akan bahagia dan beruntung. Jika amalan solatnya buruk, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jika terdapat kekurangan sedikit pada amalan solat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah,
wahai para malaikat, apakah hamba-Ku mengerjakan solat sunat untuk menyempurnakan solat fardunya? Kemudian jika hamba-Ku menyempurnakan solat sunat, maka solat sunat itu akan menyempurnakan solat fardu yang kurang. Kemudian seluruh amalannya diperlakukan seperti itu dan ia akan menjadi sempurna. Tidak cukup hanya sekadar kita melakukan solat fardu 5 hari sehari, lalu kita digalakkan untuk menambahkan amalan-amalan sunat yang mungkin di hari kiamat nanti akan menampung segala lompong-lompong yang ataupun kekurangan yang terdapat dalam solat fardu, dan solat-solat itulah yang akan menampung untuk menyediakan sebuah amalan itu menjadi sempurna. Kerana sekiranya kita lulus ujian solat itu di hari akhir nanti, maka perjalanan yang seterusnya juga akan bertambah mudah. Sekiranya perkara yang pertama ditanya tentang solat tetapi kita gagal untuk dalam amalan solat, kita mungkin ketika di dunia dulu kita mengambil sambil lewa, kita pernah meninggalkan solat dengan sengaja dan sebagainya. Lalu sekiranya ia gagal ketika Allah bertanya di dalam mungkin di alam barzakh nanti, maka perjalanan kita menuju hingga ke depan pintu antara syurga dan neraka itu juga akan menjadi lebih sukar. Jadi kesimpulan yang kita dapat daripada hadis tersebut ingin menyatakan bahawa amalan solat itu amat penting. Kita harus sempurnakan dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian kita tambahkan pula dengan amalan yang sunat. InsyaAllah perjalanan kita daripada alam barzakh nanti hingga ke di depan pintu syurga dan neraka akan menjadi lebih mudah. Begitu juga dengan berkatnya pada amalan solat yang kita lakukan pada setiap hari pada solat yang pertama, iaitu solat subuh. Sekiranya kita seorang pelajar, sekiranya kita ingin pergi menuntut ilmu, maka solatlah pada pagi tersebut, iaitu solat subuh. InsyaAllah ilmu yang kita pelajar pada hari tersebut dan hari-hari yang seterusnya juga akan menjadi berkat. Sekiranya kita seorang yang bekerja, kita niat pada pagi tersebut untuk mencari rezeki yang halal dan sebagainya, solatlah, insya-Allah rezeki pada hari tersebut akan menjadi berkat juga. Janganlah menjadi orang yang niatnya baik, ingin menuntut ilmu, ingin mencari rezeki yang halal, tetapi terlupa untuk sujud kepada Allah yang memberikan ilmu dan juga lupa sujud kepada Allah yang memberi rezeki. Bagaimanakah ingin berkat apa yang kita terima tersebut? Secara kesimpulannya, apa yang kita bincangkan secara ringkas pada hari ini, solatlah. InsyaAllah dengan solat dengan sempurna, InsyaAllah kita di akhirat nanti akan menjadi lebih mudah, insya-Allah. Sekiranya solat kita tidak cukup pada hari setiap hari, mungkin kita hanya buat 2 atau 3, maka berusahalah untuk cukupkan menjadi 5 waktu. Sekiranya dah cukup, maka carilah amalan-amalan ataupun carilah guru-guru yang boleh membimbing kita untuk menjadi solat kita menjadi lebih sempurna. Mungkin selama ini kita pernah mendengar seseorang suami yang berjaya ada isteri yang menyokong di sisi. Tetapi kita perlu tambah ayat tersebut, tetapi ada Allah di belakangnya yang akan yang membuatkan si suami itu sentiasa bersemangat kerana Allah berada di belakangnya, kerana si suami tersebut sentiasa bergantung kepada Allah, kerana Allah itulah yang sesungguhnya yang telah memberikan kekuatan, dan Allah jugalah yang memberikan rezeki kepada seseorang manusia tersebut
untuk dia berjaya di dunia, insya-Allah. Semoga dengan apa yang disampaikan yang ringkas pada hari ini akan memberikan sedikit manfaat untuk semua para pendengar pada hari ini, insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik ya fattahu ya alim. Allahumma ja'alna fi qulubina nuran wa fi lisanina nuran wa fi absarina nuran wa fi asma'ina nuran wa an yaminina nuran wa an yasarina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa min amamina nuran wa min khalfina nuran wa ja'alna fi anfusina nuran. Allahumma zukna ya Rabbi fahman nabiyyin wa himdhar mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuri fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bi akhlaqil hasanati wal hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.